Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video ni, ini adalah video part 3 bagi bab 2, sel sebagai unit asas kehidupan. Okey, dalam video ni ada 5 sahaja objektif yang kamu perlu tahu. Okey, cikgu akan sharekan slide yang ni. So, pastikan kamu dengar penerangan daripada cikgu dan cuba take notes apa yang penting tu. Okey, so cikgu akan sharekan. Okay, ini slide dia yang pertama. Kita tengok dulu objektif pembelajaran yang kamu perlu tahulah dalam video ni. Okay. So objektif yang pertama, apakah itu respirasi? Yang kedua, maksud dan proses respirasi sel. Yang ketiga, apakah fotosintesis? Yang keempat, ujian kehadiran kanji. Yang kelima, perbezaan antara proses respirasi sel dan juga fotosintesis. Okey, kita pergi kepada objektif yang pertama. Objektif yang pertama adalah apakah itu respirasi sel? Respirasi sel terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah respirasi luar yang ni. Okay. Respirasi luar adalah pernafasan. Okay, semua benda hidup melakukan pernafasan, tumbuhan dan juga haiwan. Okay, dan juga manusia lah. Kita tengok contoh dekat sini. Gambar dekat sini tunjukkan pernafasan manusia. So, pernafasan tu macam mana? Itu adalah pertukaran gas antara organisma dengan persekitarannya. Okey, organisma dan persekitarannya. Organisma dekat sini adalah manusia dengan persekitaran. So, kita akan sedut oksigen dan kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Itu maksudnya pertukaran gas dengan persekitaran. Okey, itu adalah pernafasan. Respirasi luar. Okey, itu adalah jenis respirasi yang pertama. Okey, jenis yang kedua adalah respirasi dalam. Respirasi dalam ini adalah respirasi sel, berlaku pada semua benda hidup. Okey, respirasi sel adalah proses pengoksidaan dan penguraian glukosa yang berlaku di dalam sel hidup untuk membebaskan tenaga. Okey, seperti yang kita tahu, tenaga diperlukan untuk semua benda hidup melakukan aktiviti. Okey, dia nak membiak, dia nak bergerak. Okey, semua benda hidup memerlukan tenaga tu untuk melakukan aktiviti-aktiviti itulah. Itu sebagai contohnya. Okey, semua aktiviti yang diperlukan, yang perlu dilakukan memerlukan tenaga. Jadi, respirasi dalam ni sangat penting ya. Glukosa tu boleh dapat daripada makanan. Okey, sumber makanan yang kita dapat. Jadi penguraian glukosa tu yang akan membebaskan tenaga. Pemecahan glukosa tu akan menghasilkan tenaga. Okey. Dalam gambar ni dia tunjukkan satu contoh sel. Okey, sel apa? Sel tumbuhan ke sel haiwan kalau kamu tengok. Sebelum ni dah belajar kan? Senang je kalau nak kenal itu sel tumbuhan ke sel haiwan. Tengok dia punya apa yang ada dekat dalam sel ni. Kat sini terang-terang tunjuk besar ni ada vakuol. Okey, ada kloroplast. Okey, semua ni yang ada pada sel tumbuhan tapi tak ada pada sel haiwan. So kita boleh kenal ini adalah sel tumbuhan. Ini adalah contoh pembebasan tenaga yang berlaku pada sel tumbuhan. So dalam sel tumbuhan dan sel haiwan ada mitokondria. Okey, dekat mitokondria ni lah berlakunya respirasi sel. Okey, respirasi dalam. Kat sini berlakunya apabila glukosa diuraikan dan akan membebaskan tenaga. Okey, kita tengok objektif yang kedua. Objektif yang kedua, proses respirasi sel. Okey, proses respirasi sel. Respirasi sel ni adalah jenis respirasi dalam Okey, so apa maksud respirasi sel? Maksudnya adalah proses penguraian makanan, makanan tu glukosa untuk mengeluarkan tenaga. Okey, itu maksudnya. Tenaga yang dikeluarkan digunakan untuk semua proses hidup yang berlaku dekat dalam badan kita. Macam cikgu cakap tadi, membiak, apabila sel itu perlu bergerak. Okey, semua aktiviti yang berlaku dalam sel. Okey, seterusnya tengok ni.
Okey, apa yang diperlukan untuk respirasi sel ni? Glukosa akan bertindak balas dengan oksigen. Okey, glukosa makanan tu akan bertindak balas dengan oksigen dan akan menghasilkan tenaga. Selain daripada tenaga, hasil sampingan yang dihasilkan oleh proses respirasi sel ni adalah air dan juga karbon dioksida. Okey. Dua benda bergabung, glukosa, oksigen dan akan menghasilkan tenaga dalam badan kita. Selain daripada tenaga, tindak balas ni juga akan menghasilkan air dan juga karbon dioksida. Okey, tengok persamaan tindak balas untuk respirasi sel. Okey, glukosa tambah oksigen, maksudnya bertindak balas dengan oksigen, akan menghasilkan, nak panah ni menghasilkan tenaga tambah air tambah karbon dioksida. Okey, hasil persamaan ni persamaan tindak balas untuk respirasi sel ni kena hafal ya. Kena take note yang ni sebab selalu di soal dalam ujian. Okey, yang ketiga. Ini adalah objek yang ketiga, apakah fotosintesis? Sebelum ni cikgu ada sebut dah banyak kali lah pasal fotosintesis ni. Fotosintesis ni adalah apabila tumbuhan hijau mensintesis makanan sendiri. Buat makanan sendiri melalui proses yang dinamakan fotosintesis. Makanan yang dibuat oleh tumbuhan itu adalah glukosa. Makanan yang dibuat oleh tumbuhan ni, glukosa ni disimpan dalam bentuk kanji. Okey, apabila tak digunakan, apabila semua glukosa tu tidak digunakan, makanan tu lebihannya akan disimpan dalam bentuk kanji di dalam tumbuhan, di dalam bahagian tumbuhan. Bahagian mana? Dekat daun, dekat buah dia, dekat batang dia, dekat akar dia. Okey, glukosa ni akan disimpan dalam bentuk kanji. Okey, kita tengok video ni. Cikgu akan share video tentang proses fotosintesis. Okey, dalam video ni kamu kena tengok keperluan fotosintesis dan apa tindak balas yang diperlukan untuk menjalankan proses fotosintesis. Okay, jadi minta kamu dengar betul-betul lah. Michael dan Jeff berehat di bawah sebatang pokok. Mereka sedang menikmati tiupan angin yang dingin. Jeff mula bertanya, Michael, bagaimanakah pokok tumbuh dan membiak sedangkan saya tidak melihat pokok makan? Michael menjawab, hahaha. Pokok adalah pengeluar. Dia boleh membuat makanannya sendiri. Tetapi bagaimanakah pokok boleh membuat makanannya sendiri? Jeff bertanya. Michael menerangkan, tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau menyerap tenaga cahaya daripada matahari untuk menghasilkan glukosa daripada karbon dioksida dan air. Apakah keperluan bagi fotosintesis? Keperluan bagi fotosintesis adalah karbon dioksida, air, tenaga cahaya dan klorofil. Karbon dioksida daripada atmosfera memasuki daun melalui stoma. Akar menyerap air daripada tanah. Klorofil di dalam daun menyerap tenaga cahaya daripada matahari dan menghasilkan glukosa daripada air dan karbon dioksida. Oksigen dibebaskan sebagai hasil sampingan. Glukosa dibawa ke semua bahagian tumbuhan dan glukosa yang berlebihan ditukarkan kepada kanji. Kanji disimpan di dalam batang, buah, akar atau daun tumbuhan. Okay, itu adalah video mengenai inilah keperluan fotosintesis. Okey, kita balik pada slide kita tadi. Okey, tadi berdasarkan video ada berapa keperluan fotosintesis? Okey, kamu tengok ada 4 keperluan fotosintesis. Okey, apa yang diperlukan untuk tumbuhan menjalankan fotosintesis? Mesti kena ada 4 benda ni. Okey, tak ada 4 benda ni, tumbuhan tak boleh menjalankan fotosintesis. Tak boleh buat makanan sendiri. Tak boleh menghasilkan glukosa. Okey, yang pertama yang diperlukan adalah karbon dioksida. Yang kedua, air.
Okey, karbon dioksida, air. Yang ketiga, ni bukan karbon dioksida. Ini adalah cahaya matahari. Cikgu tersilap tulis. Ini adalah cahaya matahari. Okey. So, letakkan kat sini adalah cahaya matahari. Okey, bukan karbon dioksida. Okey, bukan. Ini bukan. Okey. Seterusnya, yang keempat, klorofil. Mesti kena ada 4 benda ni. Barulah fotosintesis boleh berlaku. Okey. So kita tengok ini adalah ini adalah persamaan tindak balas ya. Persamaan tindak balas fotosintesis. Okey, tadi tu kamu dah tengok persamaan tindak balas untuk respirasi sel. Ini persamaan tindak balas untuk fotosintesis. Okey, mesti kena ada 4 keperluan fotosintesis. Okey, apabila karbon dioksida tambah dengan air, bertindak balas dengan air, mesti kena ada kehadiran cahaya matahari dan juga klorofil. Okey, akan menghasilkan, yang nak panah ni panjang sikit, akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Oksigen ni hasil sampingan lah daripada fotosintesis. Kalau nak buat persamaan tindak balas, mesti macam ni ya. Kamu kena ingat 4 benda ni. 4 benda ni keperluan fotosintesis. Dan kamu kena ingat hasil tindak balas fotosintesis apa? Akan menghasilkan glukosa tambah oksigen. Okey, macam tu cara tulis dia. Okey, yang keempat. Ini adalah ujian kehadiran kanji. Ujian kehadiran kanji. Boleh tengok muka surat 60 lah kalau ada buku teks. Ni ujian kehadiran kanji. So, cikgu akan tunjukkan video daripada YouTube juga. Okey, video ni dia akan tunjukkan macam mana eksperimen kehadiran kanji dilakukan. Okey, sepatutnya kamu kena buat eksperimen ni lah kat sekolah. Okey, so kita tengok video yang kedua. Cikgu terus cut ya pada part yang dia buat eksperimen. Ikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk eksperimen ini. Daun, larutan iodin, Okay, tengok bahan dia. sabun uji, bika, jam randik, penunuh Bunsen, jubin berwarna putih, forceps. Ni bahan-bahan betul-betul. Langkah pertama adalah kita rebus daun di dalam air yang mendidih selama 5 minit. 5 minit. Ini adalah bagi tujuan memecahkan dinding sel daun dan juga untuk melembutkannya. Take note dekat situ untuk pecahkan dinding sel daun. Tu sebab kena panaskan daun selama 5 minit. Kemudian penunuh Bunsen dipadamkan. Keluarkan daun dan masukkan ke dalam tabung uji yang berisi alkohol. Rendam tabung uji tadi di dalam bika yang berisi air panas. Ini adalah bagi tujuan untuk melarutkan dan menyingkirkan klorofil daun. Menyingkirkan klorofil. Keluarkan daun tadi dan masukkan ke dalam air suam untuk melembutkan daun dan juga untuk menyingkirkan alkohol. Singkirkan alkohol pula. Akhir sekali, letakkan daun di atas jubin putih dan titiskan beberapa titik larutan iodin bagi mengesan kehadiran kanji. Tengok warna dia warna apa tu? Iodin. Akan berubah menjadi gelap. Okay, itu adalah eksperimen tentang untuk kita ujilah kehadiran kanji. Ada tak kanji dalam daun tu? Betul ke dekat bahagian daun tu untuk tumbuhan tu ada kanji kita nak tengok. So buatlah eksperimen macam tadi tu. Okey, so awak kena ingatlah tadi bahan yang radas yang kita perlukan apa dia? Kita
mestilah daun. Bahagian tumbuhan yang kita gunakan adalah daun. Okey, lepas tu kita gunakan larutan iodin. Ingat tak larutan iodin tadi warna apa? Okey, warna perang kan? Okey, so kamu kena ingat daripada warna perang tu kalau ada kanji larutan iodin akan bertukar jadi warna apa? Cuba ingat. Okey, yang ketiga bika. Yang keempat, kita perlukan penunuh bansen untuk panaskanlah daun tadi. Okey, kamu kena ingat, nak panaskan daun tadi tu kenapa? Supaya dapat memecahkan dinding sel. Okey. Lepas tu je kita akan masuk, selain tu forceps. Lepas tu tabung uji. Yang ketujuh, jam randik. Yang ke-8, jubing putih. Okey, apa yang tertinggal ni? Yang kita tertinggal adalah alkohol. Alkohol tertinggal. Sepatutnya ada alkohol untuk singkirkan klorofil. Klorofil tu. Klorofil ada pada daun. Tak ada klorofil pada daun, tumbuhan tak boleh melakukan fotosintesis. Okey, so inilah ini adalah hasil tindak balas yang berlaku dalam eksperimen tadi. Bila kita letakkan larutan iodin pada daun tu, okey, so larutan tu akan bertukar menjadi warna biru gelap. Itu maksudnya adalah kanji. Kalau tak tukar warna maksudnya tumbuhan tu tak ada kanji. Kenapa dia boleh tak ada kanji? Mungkin dia punya keperluan untuk fotosintesis dia tidak cukup. Tak cukup 4 keperluan. So tumbuhan tu tak menjalankan fotosintesis. So tak ada kanji. Tapi kalau tumbuhan tu cukup 4 keperluan, ada air, ada karbon dioksida, ada cahaya matahari, ada klorofil. So tumbuhan tu boleh menjalankan fotosintesis. Jadi bila kita ambil daun dan buat eksperimen uji kehadiran kanji ni, kita akan dapati dekat daun tu bila letak larutan iodin yang berwarna perang, larutan tu akan bertukar menjadi warna biru gelap. Okey, dekat bahagian yang mengandungi kanji tu. Okey, kita tengok yang kelima. Yang kelima, objektif yang kelima, perbezaan antara proses respirasi sel dan fotosintesis. Okey, tadi kamu dah belajar dah apa itu respirasi sel. Dah tahu dah tindak balas respirasi sel. Okey, fotosintesis. Kamu pun dah belajar. Okey, dan dah tahu dah tindak balas fotosintesis. Persamaan untuk tindak balas pun dah tahu. Okey, apa beza dia? Respirasi sel dan fotosintesis ni. Pertama sekali, kita tengok perbezaan dari segi tapak. Okey, tapak ni maksudnya dekat mana berlakunya respirasi sel dan fotosintesis ni. Okey, respirasi sel berlaku di mitokondria. Okey, macam yang cikgu tunjuk. Okey, dalam slide yang kedua tadi tu, mitokondria ni. Dekat mana? Respirasi sel berlaku dekat situ lah. Penghasilan tenaga berlaku dekat situ. Okey, untuk fotosintesis pula di kloroplas. Dekat bahagian struktur kloroplas. Kamu dah belajar dah ni. Okey. Apa proses yang berlaku? Proses respirasi sel akan membebaskan tenaga. Okey, daripada glukosa tu, tenaga akan dibebaskan, diuraikan dan dibebaskan daripada glukosa. Proses fotosintesis pula akan menyerap tenaga. Okey, menyerap tenaga daripada matahari dan menghasilkan glukosa. Okey, keperluan tenaga. Okey, respirasi sel menggunakan tenaga kimia dalam makanan. Okey, makanan tu glukosa. Kita perlukan kita akan menggunakan tenaga kimia dalam makanan tu untuk membuat respirasi sel. Fotosintesis menggunakan tenaga daripada cahaya matahari dan menghasilkan glukosa. Okey, macam tu. Okey, organisma pula respirasi sel apa yang terlibat? Haiwan, tumbuhan, manusia dan mikroorganisma. Semuanya akan melakukan respirasi sel. Fotosintesis, organisma yang terlibat adalah tumbuhan dan mikroorganisma yang mempunyai klorofil sahaja. Okey, kita dah belajar sebelum ni unisel, multisel, semua tu mikroorganisma. Dah belajar dah. Okey, apakah peranan glukosa dalam respirasi sel? Glukosa akan diuraikan dalam respirasi sel. Okey, penguraian glukosa kepada tenaga. Okey, peranan glukosa untuk fotosintesis pula apa dia? Penghasilan glukosa. Okey, daripada tenaga cahaya matahari, daripada 4 keperluan tu lah, cahaya matahari, karbon dioksida,
air dan juga klorofil ni akan menghasilkan glukosa dalam proses fotosintesis. Okey, hasil tindak balas untuk respirasi sel. Okey, respirasi sel akan menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Tenaga ni. Okey, so fotosintesis akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Okey, masa untuk tindak balas ni bila berlakunya? Okey, kalau respirasi sel sentiasa berlaku, bila masa berlaku respirasi sel ni. Tapi untuk fotosintesis akan berlaku bila ada cahaya matahari sahaja, ya. Okey, itu objektif kita yang kelima. Okey, kita 5 sajalah objektif untuk hari ni. Okey, 5 saja objektif. So diharap kamu boleh fahamlah tentang video ni dan juga objektif dalam video ni. Okey, cikgu akan bagi latihan, cuba jawab. Okey, jika ada soalan boleh terus hubungi cikgu. Okey, terima kasih. Harap faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.